Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahidah binti Azaziah dan saya merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Hilwa Abdullah. Sebelum kita menyelusuri topik kajian kita dengan lebih mendalam, mari kita berfikir tentang bagaimana seseorang individu itu mampu untuk terjebak di dalam ketagihan pornografi internet. Berdasarkan kajian terdahulu, faktor pembentukan bagi ketagihan pornografi internet ialah faktor teknologi, gaya kebapaan, personaliti dan satu faktor yang ingin kita berikan penekanan pada hari ini ialah faktor kognitif. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan mekanisme kognitif iaitu jangkaan penggunaan pornografi internet dan ketidakfungsian daya tindak dalam ketagihan pornografi internet. Jangkaan penggunaan pornografi internet bermaksud jangkaan yang memotivasikan individu untuk menggunakan pornografi sebagai satu cara untuk menghilangkan perasaan tidak menyenangkan dan mendapatkan keseronokan dengan kadar yang cepat. Ketidakfungsian daya tindak pula bermaksud individu menggunakan cara yang negatif bagi menghilangkan tekanan yang dialami dengan serta-merta. Jadi, kita boleh rangkumkan bahawa kedua-dua mekanisme kognitif ini memegang peranan yang penting dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan model Interaction of Person, Affect, Cognition and Execution (IPACE) yang dihasilkan oleh Matthias Brand pada tahun 2016, beliau menjelaskan bahawa terdapatnya perkaitan antara aspek kognitif dan juga kecenderungan seseorang untuk mengalami ketagihan pornografi internet. Bagi seseorang yang mempunyai masalah psikopatologi seperti stres, kebimbangan dan kemurungan, cenderung untuk mempunyai jangkaan apabila menggunakan internet dan turut cenderung menggunakan ketidakfungsian daya tindak dalam menghilangkan tekanan. Kombinasi ini menyebabkan seseorang itu berisiko tinggi untuk menggunakan bahan pornografi sebagai satu cara untuk keluar daripada sesuatu masalah. Kerana kita umum mengetahui pornografi memberikan kepuasan seksual dengan kadar yang cepat sekaligus memberikan rasa keseronokan dan kelegaan kepada pelakunya. Jadi, bagaimana ketagihan pornografi terbentuk? Hal ini kerana tingkah laku penggunaan pornografi telah diberi perubahan positif dan juga negatif, iaitu setiap kali individu berasa tertekan, pornografi mampu menghilangkan rasa tidak menyenangkan dan memberikan rasa kepuasan dengan cepat. Maka kitaran negatif ini terus berulang dan membentuk ketagihan pornografi internet. Seterusnya, kajian ini akan berfokus kepada populasi mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia iaitu IPTA kerana kajian terdahulu mendapati populasi ini rentan untuk mengalami tekanan dan kesulitan dalam proses pembelajaran di institusi. Oleh sebab itu, objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap jangkaan penggunaan pornografi internet, ketidakfungsian daya tindak dan ketagihan pornografi internet dalam kalangan mahasiswa. Objektif kedua pula ialah untuk mengenal pasti pembezaan signifikan ketagihan pornografi internet mengikut jantina dalam kalangan mahasiswa. Kita beralih kepada bahagian seterusnya iaitu metodologi. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan tinjauan ke rata rentas. Kaedah persampelan yang digunakan dalam kajian ialah persampelan bukan kebarangkalian iaitu persampelan bola salji. Penyelidik telah mengenal pasti sebilangan kecil responden daripada mahasiswa yang terdiri daripada pelbagai universiti awam di setiap negeri. Penyelidik meminta bantuan mahasiswa tersebut untuk mencari dan menyampaikan soal studi tersebut kepada responden yang memenuhi kriteria populasi. Langkah ini diteruskan sehingga memenuhi jumlah responden yang diingini. Soal selidik diedarkan secara atas talian kerana mengambil kira faktor keselamatan ketika situasi pandemik serta disebabkan tajuk kajian mengenai pornografi yang bersifat sensitif kepada masyarakat di Malaysia. Maka responden berasa lebih selesa dan berperilaku jujur ketika menjawab bersendirian. Pautan borang soal selidik diedar secara atas talian melalui media-media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook dan lain-lain kepada responden. Seterusnya, alat ujian. Internet Pornography Use Expectancy Scale digunakan untuk mengukur jangkaan dan faktor motivasi bagi penggunaan internet pornografi. Selain itu, Briefcode juga digunakan untuk mengukur subskala ketidakfungsian daya tindak yang digunakan semasa berdepan dengan tekanan. Dan akhir sekali, alat ujian Pornography Addiction Screening Tool iaitu PAST digunakan untuk mengukur tahap ketagihan pornografi berdasarkan maklum balas responden. Terdapat 4 tahap ketagihan pornografi berdasarkan skor maklum balas responden iaitu julat skor 0 sehingga 25 bermaksud perkembangan seksual yang normal dan rasa ingin tahu yang tipikal. Skor 26 hingga 49 bermaksud muncul keprihatinan mengenai penglibatan pornografi. Skor 50 hingga 69 bermaksud kemunculan ketagihan pornografi dan skor 70 hingga 100 bermaksud sangat ketagih dengan pornografi. Seterusnya, data dianalisis menggunakan SPSS versi ke-23 yang mana kesemua data telah dianalisis mengikut kaedah analisis deskriptif dan analisis inferensi
Analisis inferensi parametrik akan digunakan iaitu ujian T bebas. Seterusnya, beralih kepada bahagian dapatan kajian. Kajian ini telah melibatkan seramai 386 mahasiswa IPTA iaitu 57.5% terdiri daripada mahasiswa perempuan iaitu seramai 224 orang. Manakala 42.3% terdiri daripada mahasiswa lelaki iaitu seramai 164 orang. Seterusnya, analisis dapatan deskriptif. Dimensi positif ekspektansi bagi pemboleh ubah jangkaan penggunaan pornografi internet menunjukkan nilai minimum yang diperolehi adalah sebanyak 4 dan nilai maksimum adalah 24. Nilai min atau purata pula sebanyak 13.7 dan sisihan piawai adalah sebanyak 5.40. Manakala dimensi avoidance expectancy memperoleh nilai minimum sebanyak 4 dan nilai maksimum sebanyak 24, nilai purata yang diperolehi adalah 13.3 dan sisihan piawai sebanyak 5.71. Ini menunjukkan kedua-dua jangkaan penggunaan pornografi internet berada di tahap sederhana. Seterusnya, hasil analisis statistik deskriptif bagi pemboleh ubah ketidakfungsian daya tindak menunjukkan nilai minimum yang diperolehi adalah sebanyak 12 dan nilai maksimum adalah 48. Nilai purata bagi ketidakfungsian daya tindak ialah 29 dan sisihan piawai adalah sebanyak 5.88. Ini juga menunjukkan mahasiswa menggunakan ketidakfungsian daya tindak secara sederhana. Bagi pemboleh ubah ketagihan pornografi internet pula menunjukkan nilai minimum yang diperolehi adalah sebanyak 25 dan nilai maksimum adalah 125. Nilai min bagi ketagihan pornografi internet ialah 53.9 dan nilai sisihan piawai adalah sebanyak 20.43. Ini bermaksud mahasiswa universiti berada pada tahap kemunculan ketagihan pornografi. Seterusnya, analisis bagi dapatan inferensi. Ujian T sampel bebas dilakukan untuk membandingkan tahap ketagihan pornografi internet mengikut jantina. Keputusan kajian mendapati bahawa terdapatnya perbezaan signifikan dalam tahap ketagihan pornografi internet antara lelaki dan perempuan, iaitu dengan nilai T 380 bersamaan dengan 5.645, manakala nilai signifikan adalah 0.000. Berdasarkan skor min, mendapati lelaki mempunyai nilai purata lebih tinggi berbanding perempuan iaitu lelaki 59.8 manakala perempuan 48.7. Seterusnya, bahagian perbincangan. Berdasarkan kepada dapatan bagi objektif pertama, didapati mahasiswa berada pada tahap kemunculan ketagihan pornografi manakala berada pada tahap sederhana bagi jangkaan penggunaan pornografi internet dan ketidakfungsian daya tindak. Kajian terdahulu yang dijalankan oleh Drew pada tahun 2020 mendapati bahawa aspek jangkaan penggunaan pornografi internet serta ketidakfungsian daya tindak berkorelasi positif dengan ketagihan pornografi internet. Maka, sekiranya dapatan tahap jangkaan penggunaan pornografi dan juga ketidakfungsian daya tindak berada pada tahap sederhana, ia juga akan menyebabkan kepada penghasilan tahap yang sederhana dalam aspek tahap ketagihan pornografi internet. Keadaan sederhana ini boleh terjadi disebabkan oleh pemboleh ubah psikopatologi yang diketengahkan di dalam kajian. Dapatan tahap kemunculan ketagihan pornografi mencerminkan bahawa mahasiswa berada dalam masalah psikopatologi yang sederhana dan seharusnya diberi perhatian agar tidak terus memudarat sehingga menjadikan bahan pornografi sebagai sumber untuk melepaskan tekanan. Bagi dapatan objektif yang kedua pula, didapati bahawa terdapatnya perbezaan signifikan dalam aspek ketagihan pornografi internet mengikut jantina. Didapati bahawa lelaki mempunyai nilai purata yang lebih tinggi berbanding perempuan dan seiring dengan kajian terdahulu. Ini disebabkan oleh salah satu ciri teras bagi ketagihan pornografi internet ialah kekerapan penggunaan bahan pornografi. Lelaki didapati terdedah dengan bahan pornografi internet pada usia yang lebih muda dan menggunakan lebih kerap berbanding wanita. Kajian oleh Grab Sedangkan Rakan pada tahun 2018 mendapati lelaki bersetuju bahawa penggunaan pornografi adalah sesuatu yang tidak bermoral namun tetap menggunakannya dan mereka cenderung untuk berasa murung disebabkan oleh moral incongruence. Manakala lelaki yang tidak melihat pornografi sebagai sesuatu yang tidak bermoral cenderung untuk menggunakan pornografi sebagai platform mendapatkan keseronokan dan mengatasi tekanan. Motivasi dalam menggunakan pornografi juga berbeza mengikut jantina, iaitu lelaki cenderung untuk bersendirian dan atas tujuan beronani berbanding wanita cenderung untuk melihat pornografi dalam konteks hubungan romantik. Seiringan dengan konsep yang diketengahkan di dalam IPACE model, iaitu apabila motivasi individu dalam menggunakan bahan pornografi adalah untuk mencari keseronokan atau menghilangkan tekanan, maka tingkah laku tersebut telah diteguhkan
Dan individu tersebut cenderung untuk mengulangi perbuatan tersebut sehingga mampu mewujudkan rasa ketagih akan bahan pornografi di internet. Secara rumusannya, kajian ini mendapati bahawa tahap ketagihan pornografi internet dalam kalangan mahasiswa IPTA berada pada tahap kemunculan ketagihan pornografi. Seiring dengan tahap jangkaan penggunaan pornografi internet dan ketidakfungsian daya tindak yang berada pada tahap yang sederhana. Meskipun tahap ketagihan pornografi internet dalam kalangan mahasiswa di tahap yang sederhana, namun isu ini tidak boleh dipandang ringan oleh pihak khasnya seperti kerajaan, pihak universiti, ibu bapa, anggota masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Kajian ini memberi peringatan kepada mahasiswa universiti agar berusaha untuk membentuk kognitif yang sihat dan cerdas. Kajian ini memberi pengetahuan kepada pihak universiti dan ibu bapa mengenai kerentanan mahasiswa untuk menghidapi ketagihan pornografi internet, sekaligus perlu lebih giat melakukan inisiatif tentang strategi daya tindak yang adaptif. Pihak kerajaan juga perlu cakna tentang pelambakan bahan lucah yang berada di internet dan bahayanya kepada generasi muda yang bakal memimpin negara kelak. Seterusnya, cadangan kepada kajian akan datang ialah meningkatkan skop responden kajian dengan melibatkan mahasiswa di universiti swasta agar mampu menghasilkan dapatan kajian yang lebih menyeluruh. Sekian daripada saya, terima kasih.